Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila musannif hadzal kitab wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 27 baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, ini suatu fasal, satu perceraian masalah yang baharu, yang mana di bawahnya berhimpun beberapa ilmu. Dan haram atas laki-laki memakai sutera. Ini tak boleh. Orang orang lelaki kalau tak ada darurat apa-apa, tak ada penyakit kau nak pakai sutera, tak boleh. Dan qaz ni maksudnya sejenis sutera juga. Ni sutera yang kasar sikit. Dan memakai cincin emas. Orang jantan tak boleh nak pakai cincin emas. Orang perempuan tu tak apalah, kelakuan dia dah. Dan jadi orang jantan tak boleh nak pakai cincin emas. Walaupun ada orang panggil bercampur dengan benda lain, emas dengan perak, tak boleh jugalah. Ada setengah ulama tu dia bahas gini, bila orang tanya dia boleh ke tak nak pakai cincin emas yang bercampur dengan perak, emas sedikit ya, maka dia jawab kata ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Jadi orang tanya bab masalah fiqh, dia jawab nahu, telah datang oleh Zaid. Jadi maksud ni apa? Bila kita saat ni panggil ke orang panggil sesuatu tu dengan nama dia, maksudnya telinga Zaid, mata Zaid, maksudnya ada lagi terlekat Zaid di dia. Maka selama itulah dipanggil ke dengan Zaid. Jadi maksud katanya kalau kata cincin emas yang bercampur dengan perak sekalipun, maka masih ada di sana nama bagi emas, maka tak bolehlah bagi orang lelaki nak guna ke cincin yang mana yang ada bercampur dengan dia itu emas. Kalau celup emas, ada emas ke tak? Warna emas tak apa. Warna emas warna kuning emas gini, emas diri emas tu ada ke tak? Kalau celup dengan emas ke, celup saat ni tu celup warna ke, kalau warna semata-mata tak apa. Diri emas tu yang ada tu, tu tak boleh lah.
Dia ada seorang sahabat tadi itu, dia pakai ke cincin emas tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam buai. Tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Maka sahabat lain saat ni setelah daripada pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat lain tadi pun royaklah pada dia. Gilah ambil balik emas tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, kamu saja daripada memakai emas. Maksud katanya kamu boleh lagi nak jual emas, nak bagi pada isteri kamu kau. Maka tengok kefahaman sahabat tadi, dia kata sesuatu hak mana Nabi SAW telah capuk buai tu. Dok, maka tidak sesekali aku akan ambil. Sebab faham kata sesuatu hak Nabi SAW capuk saat ni, tentu sekali benda tu benda hak tak molek. Ni, siapa kefahaman bagi mereka saat itu begitu sekali. Mereka tadi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kehidupan mereka sama seperti mana kita, mencari kehidupan juga, makan minum seperti mana kita juga, berniaga juga. Tetapi pada masalah agama saat ni mereka menitik beratkan. Kita pun begitulah, jangan menyebabkan orang panggil kehidupan dunia saat ni tu dia mengkelabukan kita daripada kehidupan akhirat. Mengkelabukan kita dengan kehidupan akhirat ni, beri sama-sama dengan kehidupan akhirat ni, boleh kira lagi. Jangan siapa membutakan kita dengan kehidupan akhirat. Ni dia benda ni ilahnya itulah hak dikatakan ulamanya. Ni yang pertamanya kerana memang sabit tergehar pada syarak, orang panggil ittiba, semata-mata mengikut amru muttaba. Yang keduanya kerana benda tu orang panggil memecahkan hati orang-orang fakir. Kita pakai mewah sangat. Sebab tu pinggir makuk berjana di rumah tak boleh, emas perak pun tak boleh. Tak kira lah orang lelaki ke orang perempuan. Ya, orang panggil memecahkan hati orang fakir. Melihat keadaan kita hidup terlampau mewah, sehingga ke mereka saat ni tu terasa di hati mereka. Tak boleh lah. Sebab itulah benda-benda yang menyebabkan orang terasa dengan kita ni, dia tak bawa berkat dah. Sebab tu kalau kita makan tak boleh nak menunjuk ke orang. Dia orang panggil keberkatan pada makanan kita tu dah hilang. Kecuali lah kita saat ni tu orang menego, orang nak ajar masakan, tu lain lah. Ni saja-saja nak tunjukkan kehidupan yang mewah pada makanan ke apa, tu agama tak suka dah. Sebab itulah kalau kita pergi makan di kedai sekalipun, kalau pahani boleh makan kedai katakanlah, seeloknya kita makan tu tempat-tempat yang tersembunyi sedikit, supaya orang saat ni tu tak terliur dengan makanan kita. Bila makanan kita saat ni tu orang terliur dah dengan makanan kita, sedangkan kita tak beri, maka hilang dah keberkatan pada makanan kita. Sama jugalah kalau kata kita saat ni tu beli barang makanan buat balik ke rumah. Sebab tu orang panggil jabe plastik kita nak letak makanan ni, sebolehnya kita ambil plastik hok gelap. Plastik hok gelap yang mana orang tak nampak isi dalam, itu terlebih baik. Tapi kalau kita pergi ke mall ke ataupun mana-mana tempat kita nak beli ni, dia tak ada plastik gelap begitu. Ya plastik cerah, jadi orang nampak. Bila kita bibit barang saat ni orang nampak sedapnya dia. Kalau KFC, McDonald lagi lah, dok plastik tu cok nah KFC, cok nah McDonald. Jadi kalau kita lalu depan orang agak, kena beringat sengoti lah. Jangan bagi orang terasa dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita saat ni. Dan memakai cincin emas, dan haram pula sutera akan hamparannya, buat hamparan pun tak boleh juga, dan lainnya. Maksud katanya ikutlah apa-apa saja, seperti kelambu, buat kelambu, dan tabir tirai tak boleh juga, dan langit-langit maksud kata atap tak boleh juga. Dan sapu tangan, mewahnya sapu tangan pun sutera, tak boleh juga. Ni haram atas orang lelaki-lelaki saat ni tu, benda hak tak diharamkan atas orang perempuan lah. Ni khusus bagi orang lelaki lah, khusus bagi orang lelaki. Jadi maksud kata dia orang lelaki ni bukan jenis nak berhias. Orang perempuan tak apa, dia memang kejadian tu nak berhias.
Dan sapu cuma orang perempuan ni berhiasnya salahnya bila dia berhias untuk orang lain. Tu jadi rosak tu. Ya tak boleh lah nak melampau sangat pada berhias pun. Sekadar-sekadar sudahlah. Dan sapu tangan dan harus memakai kerana sangat sejuk. Tak ada pakai yang lain dah. Kecuali hak ada pada waktu tu hanyalah orang panggil pakai sutera. Boleh lah dia pakai nak pakai sutera. Ataupun katakanlah tak dapat untuk nak memanaskan badan kecuali dengan kain sutera. Katakanlah waktu tu orang panggil ada darurah dia, maka ad-daruratu tubihu mahdzurah. Benda hak kedatangan dengan sebab faktor darurah terdesak, maka dia menjadi rengeh hukum tadi. Asal tak boleh pun jadi boleh. Sekadar darurah tu sajalah. Kerana sangat sejuk dan sangat panas yang takut binasa keduanya keadaan sejuk dan panas. Tak ada pakai yang lain kecuali sutera. Ataupun nak terelak daripada sejuk yang bersangat ataupun panas yang bersangat kena pakai sutera. Maka waktu tu dibenarkan. Dan kerana banyak tomonya, tomo ni maksudnya serangga tu lah, pijak ke apa semua, hak jenis-jenis benda hak penyakit. Dia ni sakit kulit, tak boleh nak pakai hak sejenis lain daripada sutera. Tak nak buat mana. Jadi pada waktu tu tak apalah. Jenis-jenis orang, bukan semua orang boleh. Jenis-jenis orang. Mungkin dia ni anak-anak keturunan raja kau jadi pakai yang lain sakit kulit. Nak kena pakai sutera. Boleh. Boleh di dia sajalah. Tak boleh dah kita nak cecok. Semata demo orang raja-raja pakai sutera nah. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab pada waktu tu halal di dia. Halal bukan sebab dia raja, bukan sebab dia keturunan raja, bukan sebab dia orang anak orang besar, tetapi sebab faktor kulit saat ni. Jadi kalau berlaku di orang biasa pun boleh. Jadi kita kena faham ketika mana diizin oleh syarak. Dan sebab apa syarak izin ke? Dan kita tak boleh nak hukum orang tanpa kita mengetahui ke sesuatu perkara tu dengan jelas. Tak boleh kita nak hukum sesuatu perkara pada orang kecuali jelas dari kita benda tu salah, orang tu buat, baru boleh kita nak hukum. Ni di kita sendiri baru dengar atas-atas angin baru. Tak tahu benda sebenar, tak sebenar apa semua, kita terus nak berhukum, terus kita nak kecek, tak boleh tu, haram. Dan kerana banyak tomonya atau kerana kudil, kudih tubuh badan dia kalau guna pakai yang lain, waktu tu boleh dia nak guna. Dan kerana terkejut peperangan. Kejut dengan peperangan maksud katanya tiba-tiba bunyi semboyan, nak ajak pada peperangan, ataupun tiba-tiba tepat saat itu diserang oleh musuh, wal iyazubillah. Maka tak ada pakai yang lain hak yang dia dapat ambil dengan bersegera kecuali hak sutera tu saja. Maka pada waktu tu dibenarkan pada syarak. Dia panggil terkejut pada peperangan. Kecuali lah di hadapan dia saat itu ada pakai yang lain, hak lain daripada sutera, dia pergi pilih hak sutera juga. Hak tu tak dibenarkan syarak lah. Tu kita dah tadi. Tidak semua orang dihukumkan dengan benda yang sama. Jadi kita kena lihat dulu persoalan permasalahan dia baru boleh kita hukumkan. Pakai cincin tosong untuk semayang. Untuk semaya kau, luas semaya kau tak boleh lah kalau bercampur dengan mah. Cuma di sana adalah juga dia mau duk bahas kata kalau kata teramat sedikit sekira-kira kalau dilitar di atas api tak dapat disuku kemah tadi, ada hak dibenarkan, membenarkan. Tapi kita ambil jalan selamat agak, tak payah hawa-hawa lah toso ni bagi orang jatuh tak payah. Tak kira semaya tak semaya lah. Jadi kalau luar semaya pun haram, dalam semaya dia pun haram jugalah. Tetapi bukannya maksud kata bila haram maka membatalkan solat, tak. Jangan kita faham begitu. Kalau luar semaya tu harus, dalam semaya pun haruslah, tak ada masalah. Kalau makruh, cuma kalau katalah di luar semaya,
tidak makruh, dalam semaya makruh. Contoh seperti baju-baju pakai hok bertulisir ko, sejadah hok ada corok-corok ko, walaupun di luar semaya tak makruh, dalam semaya tu makruh. Dia kadang-kadang berubah jugalah, tak semestinya sama dengan hok dalam semaya dengan luar semaya saat ni. Cuma walaupun haram, dia tak menjejaskan kepada batas semaya. Dia haram ada menjejaskan batas semaya, ada haram tak menjejaskan batas semaya. Contoh haram hak menjejaskan batas, menyebabkan jadi batalnya semaya. Contoh kita melumurkan tubuh badan dengan najis. Hak tu luar semaya pun haram, dalam semaya pun haram, serta membatalkan solat. Terkejut dengan peperangan, dan sebab tiada yang lain, tak ada pakai yang lain, hak tu saja hak ada depan dia, maka dia ambil, tak apa, dimaafkan. Atau kerana perang, ada faktor-faktor tujuan pada peperangan dengan sutera tadi, maka itu dibenarkan. Melihatlah kepada keperluan, selain daripada darah kepada masalah juga. Atau kerana tahan akan senjata, pakar sutera. Kalau kata benda tu dapat menahankan senjata, dibuat benda saat ni tu sebagai baju besi ko, ada kepentingan masalah. Dan kerana penjahit, kerana penjahit maksudnya kerana benang untuk dibuat jahit. Penjahit ini benang untuk dibuat penjahit. Dan soft dakwah ni maksud katanya apa ada dobit ni, aku aja lah. Dan soft dakwah penyapu, buat sapu pada dakwah, sapu dakwah, soft dakwah, soft dakwah. Dan dan punca serban, boleh juga punca serban, maksud kata hok duk tepi-tepi serban ni, hok duk tepi-tepi serban ni boleh. Punca serban, tepi serban, maksudnya sedikit buat bunga-bunga sikit, tu dimaafkan. Kalau kain serban tu dibuat dengan sutera, tak boleh lah. Dan punca serban qada panjangnya 4 jari, sikit sajalah qadanya, bukan banyak sangat. Ni punca serban ni ujung-ujung ekor serban kita, tepi-tepi serban kita, buat bunga-bunga ke sikit. Baik. Punca serban qada panjangnya 4 jari dan lainnya harus bagi perempuan, sesah saja. Harus bagi perempuan memakai dan membuat hamparan daripada sutera. Orang boleh pula. Ni dia ada hikmah dah tu. Cuma kita ni jenis orang beriman, kita tak perlu nak cari hikmah pun tak apa. Semata-mata bila dah datang syarat kata haram, kita tinggal. Kalau syarat kata haram, kita boleh buat. Tak perlu nak cari sumber ni, hikmahnya apa, jadi bahaya ke tubuh badan kita ke, bahaya pada peredaran darah kita ke, tak perlu cari alasan. Cuma di atas kata nak memperkuatkan, nak memperkukuhkan lagi, apa agama menegah benda ni, tu tak apalah. Bagi orang lain, bagi kita sepatutnya kita kena kuat dah iman semata-mata. Kerana benda saat ni tu kalau dia Allah Ta'ala tegah, Rasul tegah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak ada kebaikan. Gitulah. Kalau benda tu benda hak molek, tentu tidak ditegah. Kenapa? Biar kita faham gitu. Anjing babi, apa tegah? Tak payah tanya banyak. Terus ikut sami'na wa ata'na. Gitu. Ni sami'na wa asayna, tu Bani Israel, kami dengar tapi kami tak patuh. Bila dah dengar kita tahu tak, wa ata'na lah, kami taat semata-mata. Tak payah tanya apa-apa, tak payah tanya. Nampak ni?
Cuma nak buat kajian, nak beri orang panggil alasan kukuh dalam agama kita, nak kata agama kita ni agama sebenar, tu tak apalah. Tapi keimanan kita tu kena begitu dah. Baik. Dan pakaian emas, boleh orang puan nak pakai emas, tak ada masalah. Orang puan nak pakai emas ni, orang jadil tak boleh lah nak pakai emas ni. Dia takut jadi lembut ni. Hak jadil pakai emas ni takut jadi lembut. Orang puan pakai emas jadi lembut, dia bahasa dia dah lah. Orang Tina ni kena lembut-lembut, tak boleh kasar-kasar. Ni. Dan harus bagi wali kanak-kanak memakai kanak-kanak daripada sutera. Tu demo dok nanya ni, kanak-kanak umum lah tu, tak kira lelaki puan lah, nak pakai pada sutera kanak-kanak boleh ke tak? Boleh, baby lah kita kata. Buat apa-apa dia tu tak payah dah lah. Tapi semua leknya tak payah awal lah ni kalau lelaki kan. Dan harus bagi wali ni masuk kata penjaga lah, ayah dia ko, datuk dia ko. Wali kanak-kanak dia kalau masalah jaga ayah datuk. Masalah hadanah menjaga, hak tu masalah nafkah, masalah itu ayah datuk. Masalah nak jaga, kalau balah ayah ngamuk dia kena mok, ayah kena kemok ni. Sebab dia nisbah lemah lembut, kasih sayang anak-anak ni, hak tu mok. Ayah ni dia tidur tak khabar gapo dah. Hak tu kebiasaan lah. Tapi kalau saya ni, saya khabar lagi anak tak sihat insya-Allah. Jadi nak ayat katanya penjaga bagi kanak-kanak ni boleh memakai kanak-kanak tu daripada sutera. Dan harus sutera bagi laki-laki yang bercampur dengan kapas. Maksud katanya boleh juga kalau bercampur. Hak 100% sutera tu tak boleh. Kalau bercampur dengan kapas-kapas hak kain kita nak buat kain ni lah, boleh dia kata. Dan harus sutera bagi laki-laki yang bercampur dengan kapas atau suf. Suf ni bulu lah, bulu. Jika tiada lebih timbangannya sutera daripada kapas dan suf. Ni jangan banyak arah daripada hak Allah. Maka pada waktu tu dibenarkan. Kalau kata banyak sutera daripada kain kapas ni, maka tak dibenarkan. Dan harus laki-laki tu bagi orang kaya-kaya sangat nak buat juga ambil honing lah. Dan harus laki-laki memakai cincin perak 1 atau 2. Boleh orang jantan nak pakai cincin perak. Cincin ni Nabi SAW dia pakai pada anak jari lah. Pakai pada anak jari. Dan dipakai ke dalam keadaan mata saat ni tidak berada di luar lah, letak di dalam. Dan ada riwayat memakai pada tangan kanan, ada riwayat pada memakai tangan kiri. Maka ulama jawab kata hak memakai pada tangan kiri itu tak kala kepada hampirnya Nabi SAW dengan wafat. Tu dah dia hipung riwayat. Riwayat hak Nabi SAW pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, dia hipung ke riwayat saat ni. Begitulah ya riwayat hadis ni bila nampak bertembung, tanakuk bila bertembung tadi, kalau boleh hipung kita guna jari hipung. Jadi boleh hipung kita hipung lah. Jadi ulama kata hak riwayat mari kata pakai tangan kiri saat ni tu ketika mana hampir pada wafat Nabi SAW. Memakai cincin perak 1 atau 2 jika satu-satunya qadar 1 miskol, berat timbangan dia. Dan harus bagi perempuan memakai bagai-bagai pakaian emas dan perak jika tiada berlebih-lebih. Ada koik juga ni. Orang perempuan kalau berlebih-lebih pun tak boleh jugalah tu. Nak penuh tangan, jalan pun supaya nenek bokok dah. Apa? Dah rata mah berapa kilogram. Jadi janganlah berlebih-lebih. Makan, setara makan tu pun Allah Ta'ala firman, kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebih-lebih.
Dia apa saja perbuatan kita, tindak tanduk kita, bila kata berlebih-lebihan itu tak molek dah. Tak molek, jadi tak molek saldo. Selesai di situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain babul janaiz. Ai hadza babu fi bayanil janaiz. Ini suatu bab bermula, ini suatu bab pada menyatakan segala hukum jenazah. Jenazah tu orang mati hok duk dalam keranda tu lah. Bermula sunat tiap-tiap mukallaf berbanyak-banyak menyebut dengan hati dan dengan lidah akan mati Allah. Ni nak pergi ke sudah kita agak gini lah. Sepatutnya kita orang yang mana hok hidup lagi ni, sunat kita saat ni tu berbanyak-banyak menyebutkan dengan mati. Kecek sikit mati, kecek sikit mati. Tak ada benda lain. Bila nak ada wawasan hidup ni? Orang tak kerti agama. Bila nak ada wawasan hidup ni? Kecek sikit nak mati, kecek sikit nak mati. Dan memang sebenarnya kita hidup ni tujuan nak mati, bukan nak hidup atas muka dunia. Dok balah tu gak, nak kau jawatan, dok balah tu gak, nak kau duit, dok balah tu gak, nak kau gotu, nak kau ni. Jadi dalam keadaan kita dok balah, kita dok berlomba, dok berebut dengan manusia ni, sifat mazmumah yang ada di kita ni, kita kena rasa bersalah dengan benda tu. Paling tidak tak apa dah. Kita dok kira-kira duit, Allah, aku ni gak. Rasa bersalahnya. Tu alhamdulillah dah tu. Daripada dok kira-kira hitung ke dunia, tak ingat langsung kau mati, tak rasa langsung bersalahnya aku dok hitung kepada dunia aku, tak hitung kepada memuji Allah, bersawat pada Nabi SAW, tak rasa langsung. Tu jauh lah dengan Tuhan, kena muhasabah. Kita ni kalau kata dok buat KJL dunia kita, dok hitung kepada kekayaan kita, wang ringgit kita, aset kita ni, kita ingat kau mati tu, alhamdulillah, tu tanda kasih dah Allah Ta'ala pada kita. Maksud katanya kita ingat mati sebelum pada mati. Bila ingat mati sebelum pada mati, maka kita buat ke berbanyak-banyak amalan sekadar mana hak kita boleh. Dan semolek-moleknya amalan hak kita usaha ke, seboleh-bolehnya amalan hak tidak berhenti. Tu nampak. Tu hak molek usaha kitanya. Tengok orang kampung dulu. Dalam keadaan tak ngaji tinggi, supaya kita learning negak naik PhD, orang doktor, orang agama, orang mana-mana hok ngaji tu berlambak, nak kata banyak. Orang zaman dulu susah nak cari. Jadi pada waktu tu tengok, walaupun ngaji tak tinggal dulu, tetapi kefahaman dia dan amalan dia tu betul-betul tinggi. Ni alamat keberkatan. Tak ada lah benda lain, alamat berkat. Kita learning ngaji tinggi setara mana pun, ramai mana dah PhD, dah doktor pun, tetapi amalan kita, kefahaman kita tak seperti dulu. Tu alamat kata kekurangan dah keberkatan pada kita, pada pengajian kita, pada amalan kita, pada serba-serbi harta benda kita. Tak ada dah keberkatan nak banding keberkatan dulu. Contoh orang dulu, dia tengok orang-orang ngaji agama, dia ada duit, pelajar-pelajar pondok, ataupun orang-orang nak pergi ngaji dia Allah ambil lawan sikit ni, mak cerita dia nak pergi banyak tapi nak tupai. Berkata itulah kita dah ingat orang tua kan, dia Allah dia kata nak tupai. Allah, apa maksud nak tupainya? Nak supaya kita saat ni tu hok duk ngaji bahagian agama ni boleh tolong dia esok. Jadi kalau kita duk ngaji agama, kita duk beli kitab, kita duk beli makan minum kita di atas dasar kita duk ngaji, apalah serba-serbi. Kalau orang lain nak beli data, topak, nak mengaji macam-macam. Tu. Jadi di atas kejayaan kita, ilmu kita dapat, kita sebar ke ilmu pula, hak tu hak dia kata nak tupainya. Sebab benda itulah menjadi seher pada akhirat. Tu orang dulu. Orang ni kurang dah. Kurang dah. Mari perasaan nak tupai tu kurang. Ada, bukan kata tak ada langsung, ada. Tu
orang-orang nak itu dah nak ikut kebaikan lah. Orang tu nak ikut kebaikan kat dia napok. Banyak sikit suruh kira. Yang penting ada napok dengan tempat nak tuju itu mati. Jadi tujuan kita ingat mati ni tujuan apa? Supaya hati kita lembut. Mudah nak dengar nasihat. Itulah tujuan kita ingat pada mati. Jadi bila kita saat itu ingat ke mati, jadi kita nak dengar sokmo dengan perkataan-perkataan agama. Sebab kita tahu dah hak ni lah hak di antara seher kita pada hari akhirat. Ada orang kata bila ingat ke mati ni kurang wawasan nak hidup. Yalah ke? Ni tak betul ni. Dan inilah cara barat. Bukan cara kita orang Islam. Mana? Sepatutnya bila kita ingat kepada matilah wawasan kita lebih. Orang panggil tempat kita nak tuju tu pada akhirat. Bila tempat kita nak tuju pada akhirat, gapo? Kita akan usaha dengan pekerjaan yang halal. Orang tu ingat pada mati, orang ni dia tak usaha pada kerja halal. Hak haram pun dia gomo. Usah ke kata hak syubhat. Hak haram pun gomo. Apa dia tengok mati-mati. Napa? Ni orang-orang hak sekarang hak duk kecek bab masalah bisnes lah gapo. Tak saya nak setuh bab mati apa? Setuh bab mati gak macam mana orang nak kerja jadi tak kerja dak? Siapa dia kata jadi tak kerja? Bahkan dia menjadikan pekerjaan dia tu seolah-olah ibadat dia dah. Dia memang begitulah. Kita bila kita semayang lagu mana? Kita tak akan buat dah benda-benda salah sebab kita tahu ni ibadat kita. Pekerjaan pun bila kita tahu kita akan mati, maka kita jadikan pekerjaan kita tu sebagai ibadat. Maka kita tak pergi kepada benda haram. Kalau hak syubhah pun dak, hak haram apatah lagi. Kemudian kita akan tasarrufkan duit kita, gaji kita dengan zakat, dengan berbuat baik pada orang. Buat hatta duit kau orang tua rumah. Hak jenis lupa kau mati ni, kalau gaji 10,000 pun tak atas balik rumah kau ibu bapa. Tak atas apa. Dah tengok kau mati. Nampak ni. Tu orang tua janganlah didik anak dengan dunia. Didik anak dengan dunia daripada hidup kecil sampai kau besar. Duk sebut dunia semua. Sebab itulah kita tak ada mati lagi anak duk nanya dah sako. Sako apa nyawa aku tak mati lagi. Sako ni bila dah mati. Dia nanya dah sibuk dah menanya apa. Dah kita didik dia daripada kecil lagi dengan dunia. Dak ngaji sungguh biar kerja boleh hebat, boleh gaji besar, boleh rumah besar. Salah siapa? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ni ibu bapa lah yang mencorok ke anak-anak. Dan dengan lidah, dia kata sunat kita ni banyak ke sebut mati ni dengan hati dia, dengan lidah. Hati ni dia nak jadi sebut banyak pun dia bergantung dengan lidah juga. Dia banyak faktor lidah. Sebab tu satu ketika kisah Rabi'atul Adawiyah. Satu ketika Rabi'atul Adawiyah ni dia dak dengar orang dak kecek berkaitan dengan dunia. Tapi orang yang dak kecek berkaitan dengan dunia tu dak katalah dunia ni tipu daya, dunia ni tak molek, dunia ni fana. Dia dak kecek gitu. Jadi bila Rabi'atul Adawiyah sampai di situ, Rabi'atul Adawiyah kata kamu ni cinta pada dunia. Pelik orang tadi. Dia kata bagaimana kamu kata kami cinta kepada dunia sedangkan kami duk hina ke dunia? Maka Rabi'atul Adawiyah kata dalil bagi kamu ni ada lagi cinta pada dunia sebab kamu sentiasa dia acak kali, dia banyak kali kamu duk sebutkan dengan dunia walaupun dalam keadaan cerca. Kita bila kita benci seseorang lah, kita kata benci seseorang ke berapa, kita kata orang tu gini huduh perangai. Apa maksud dia? Maksudnya orang tu ada dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Jadi itulah hak kefahaman hak Rabi'atul Adawiyah nak mari menerang. Jadi kita saat ni tu bergantung pada apa yang kita sebut pada lidah. Kalulah akhirat yang banyak ada di hati kita, maka akhiratlah yang akan banyak disebut pada lidah kita. Tapi kalau di dalam hati kita ni banyak dunia, maka kejayaan akhirat pun kita akan banyak sebut dengan kejayaan dunia. Apa ni?
dahulu daripada datangnya mati. Sebutlah mati supaya kita ada peringatan. Tak apa nama ni, dengan mati tak ni, supaya taubat daripada segala dosanya. Buat dosa taubat terus. Buat dosa taubat terus. Kullu bani Adam khata wa khairul khata tawwab. Tiap anak Adam ni buat dosa. Buat dosa belakang kita ni. Dia sebaik-baik orang buat dosa. Orang buat dosa pada juga sebaik-baik dia. Ada. Mana? Mereka yang menyegerakan dengan taubat. Terus istighfar dengan Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa aku ya Allah. Aku lalai hari ni ya Allah. Ya Allah bantulah aku ya Allah. Ya Allah janganlah sibukkan hati aku ni dengan kerja dunia ya Allah. Palingkan hati aku ni, fokuskan diri aku ni dengan akhirat ya Allah. Jangan orang panggil menserabutkan diri aku ni selain padamu ya Allah. Gitu. Dan membayar hak Allah dan hak manusia. Bila kita ingat pada mati, kita akan bagi, kita akan beri. Bayar ni maksud beri ke hak Allah dan hak manusia. Hak manusia mana? Kalau kita ada hutang, terus kita bayar. Sebab kita bimbang kita nak mati ni dekat hutang. Sebab itulah hutang ko nak meminta dengan orang ko, kena biar betul-betul kita ni susah semoti. Sebab ada setengah orang ambil kesempatan buat susah minta. Ni berdosa ni kita minta dalam keadaan kita buat susah, sedangkan kita masih ada kesenangan, sedangkan kita masih ada lagi kekuatan di atas kita nak usaha di atas diri kita sendiri. Itu tak boleh buat begitu. Kecuali kalau terdesak sangat. Guru kami cerita sahabat dulu salafun soleh, mereka hidup bukannya keadaan mewah supaya kita sekarang. Bahkan teruk daripada kita tu sangat-sangat teruk. Tetapi kenapa kita duk melihat ke kisah-kisah salafun soleh ni dengan kecukupan, orang panggil kehidupan mereka macam mereka tak susah, kerana tadilah, kerana mereka saat ni tu orang panggil menebal di dalam hati mereka tu perasaan malu dengan Allah Ta'ala. Bukan salah kita meminta, bukan salah pada kita meminta, tetapi di antara meminta dengan tak meminta ni, lebih molek kita tak meminta. Ada orang tak kata tak apalah demo minta lah, daripada demo tak minta biar anak isteri dalam keadaan kelaparan. Dia sepatutnya kita tak meminta tu ada lagi kesedaran dalam hati kita tu dengan malu pada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang kaya lah, terutama orang mampu minta, tu tak molek lah di kita. Kalau orang tak mampu tu nak minta juga tak ada masalah lah. Orang panggil email kita nak banding orang-orang dulu, jauh lah. Dan hak manusia, kita bayar hak manusia. Apa-apa yang berhak di atas manusia tu kita beri. Dan mengerjakan segala amal yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Bila kita ingat mati, kita buat semua apa hak Tuhan suruh. Hak pertama sekali Allah Ta'ala suruh apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hak tu hak mula-mula Tuhan suruh ke kita nya. Tapi kita ni tak ada kesedaran, tak ada kesedaran dengan benda-benda tadi tu. Dan menjauhi daripada segala larangannya, yakni larangan Allah Ta'ala. Dan mengurang ingin akan menghimpun ke dunia. Aku berikan keinginan kita dengan himpun dunia. Itulah orang yang ingat pada mati. Patu dunia ni ambil kodar kita perlu. Kita ada dah rumah umpama, kita dah ada dah kenderaan umpama, kita dah orang panggil anak isteri kita, anak-anak kita dah besar dah belaka, dah ada kerja dah, kita pula gaji bulan-bulan dah masuk dah umpamanya, cukup dah. Lepas tu hak lain tu tepih wikok orang. Kita tepih bui apa di kita ni cukup dah. Tak payah dah kita nak serabut dengan hal dunia ni. Tak betul kita kata KJA ni orang panggil ibadat. Kalau kita niat pada ibadat, tetapi banyak mana daripada kita hak selamat bila kita mengejarkan ibadat, mengejarkan orang panggil pekerjaan dunia kita, yang boleh kita saat ni tu fokus dengan akhirat. Mana? Tak banyak.
Sebab itulah kita duk tengok-tengok ni. Orang muda ni belalah. Apa? Sebab banyak lagi benda-benda demo nak kejar. Maksudnya nak mencukupkan kehidupan. Anak tak besar lagi, duk cara pempuh, duk cara susu, duk cara rumah sewa, apa semua. Banyak benda kita kata. Tapi kalau kita ni orang panggil dah usia dah. Umpama ni. Ni sekadar pandangan saya. Ni hak dengan kita belajar ni gini lah hak kita dapatnya. Jadi dalam usia tua kita dah sepatutnya kita fokus pada ibadat lah. Tu molek kita fokus pada ibadat. Ni kita serabutkan diri kita, penuhkan diri kita ni dengan benda-benda hak nak dekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Tu hak semoleknya. Boleh duk cara kepada keuntungan dunia kita. Nampak? Kecuali kalau tak cukup. Tak cukup tu ambil sekadar mencukupkan kita. Tapi kalau lebih banyak dah, kalau kita duk temu lagi, nak apa? Tak boleh lah, saya nak tinggal banyak-banyak harta kan nak bini kita. Tu pelik dah tu. Nampak? Fokuslah dengan ibadat. Untung. Di antara untungnya kalau orang tua ni nak tengok untung tak untung dia boleh duduk tempat-tempat pengajian agama. Masya-Allah. Molek sekali. Nampak? Dia penuhi ke orang panggil jadual seharian tu agama je. Agama. Setengah orang tua ni dia cari pondok, duduk pondok. Molek lagi. Molek lagi. Tak apa. Kalau duduk pondok gak nak buat gapo dah lagi. Maya jemaah, menuntut ilmu, duk berzikir, duk baca Quran. Tu dah lah. Jangan pula mari pondok bawa televisyen, bawa astro gak hak tu tak jadi menuntut ilmu dah lah. Dia jadi astro dah lah. Jadi maksud katanya tu alamat-alamat Tuhan kasih dekat kita. Ketika mana umur kita tu hampir-hampir senja, kita saat ni Allah Ta'ala beri kita fokus dengan agama. Perkara-perkara hak dekat ni pada Allah Ta'ala. Dia nak campur sekali ke orang panggil pekerjaan dunia dengan akhirat ni tak ramai selamat. Boleh kata begitu. Boleh kata begitu, tak ramai nak selamat. Boleh tunjuk jari siapa dia hak selamat. Dalam urusan dunia dia tu nak tak campur dengan akhirat dah. Sebab itulah kata guru kami bila belajar tasawuf kita tahulah. Tambah-tambah lagi kalau kita belajar tasawuf hakikat. Nampaklah. Kata guru kami nya ada disebutkan dalam ayat Al-Qurannya Allah Ta'ala firman, maksud katanya Allah Ta'ala tak jadikan dalam hati seorang mukmin tu dengan dua hati. Tak jadi. Maksud kata Allah Ta'ala jadikan pada diri kita ni satu saja. Satu perkara. Tak boleh nak campur dengan dua tiga perkara, tak boleh. Satu perkara. Bila kita buat sekarang, hak itulah yang akan menjadi tumpuan kita. Ni. Kita kata saya kena kerja dunia ni tapi akhirat tu orang panggil boleh buat je lah. Ni hakikat sebenar orang betul-betul boleh selamatnya tak ramai. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang hok muda duduk mengaji tu moleklah. Molek ni. Muda duduk mengaji, duduk kerja. Tu nak buat guna dah. Tu orang panggil di dalam keadaan nak mencari kelangsungan hidup. Sebab tu hak saya kata saat ni, kalau orang tu hak memang cukup dah. Cukup dah, maka kita fokus dengan kerja ibadat kita tu molek. Duk kampung tak jadi ejek masjid, sibuk dengan jadual-jadual pengajian masjid, bantu ejek masjid. Tak. Ataupun kita mari duduk pondok lalu buat rumah pondok. Ni. Jadi umpamanya kalau katalah kita saat ni nak duduk pondok, kita buat rumah sebuting. Kita pergi pondok, kita buat rumah sebuting, buat rumah kecil-kecil kodar padai. Dan kita niat wakaf pula bila kita mati, hak ni kita nak beri kepada orang nak mari duduk pondok. Allah, molek gitu. Tak. Molek gitu. Kita mati dalam keadaan gitu saat ni. Molek sangat. Molek sekali. Pondok mana ustaz nak buat ni? Pondok saya boleh. Pondok saya boleh. Pondok kampung rumah saya tu. Kita sekarang lah ni duk pontunya ni saya duk mengajar, duk khidmat. Ni sekarang duk usaha buat pondok di kampung sendiri, tanah ada.
Dia kita buat rumah dulu lah ni, tapi orang panggil tersekat disebab KP. Sepatutnya saya ni kira balik rumah dah lah, balik kampung dah lah kalau siap-siap rumah. Kalau ada lah orang-orang nak buat rumah, nak buat pondok, maksudnya boleh lah. Duduk situ kita usahakan dengan pengajian kita, dengan orang panggil urusan akhirat kita panggil. Allah tak ada lah, saya sendiri pun ni kalau boleh, kalau dah cukup dah orang panggil kehidupan kita, tak sih dah nak duduk pondok fokus. Kalau boleh nak ngajar luar pun tak sih dah. Ni ni tak sih dah nak luar pun kalau boleh lah. Tapi kerana ada orang panggil keperluan juga, terpaksa nak pergi luar tu, tak apalah. Gitulah orang-orang kalau jiwa dia dengan pondok gak gitu. Kampung kita di Pulau Condong. Kampung di Pulau Condong. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikrillah. Mana ni? Mengerjakan amal disuruh Allah. Dan menjauhi daripada segala larangan Allah, dan menguraikan ingin akan menghimpunkan dunia. Orang yang mana tak ada dalam hati dia nak menghimpunkan dunia, ini alamat orang beruntung. Orang yang tidak ada keinginan pada nak himpun dunia, orang untung. Kita sendiri, saya sendiri tak. Dalam kita ni duduk sibuk lagi dengan dunia, kita nak himpun kepada dunia. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hazimil lazat, yakni perbanyak oleh kamu menyebut-nyebut akan yang meruntuhkan segala lazat. Mana artinya akan mati, artinya akan maut, yakni perbanyak ke menyebutkan mati. Seingat saya ni, Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia tulis di mata cicing dia tulis gapo? Kafa bil mauti mau'izatun ya Umar. Memadai dengan mati itu sebagai peringatan di atas kamu Umar. Orang-orang dulu. Sebab tu Sayyidina Umar ni radhiyallahu an, dia bukan kaya. Kehidupan jadi khalifah, tak ada kaya, tak ada mewah. Kita ni jadi orang besar, kita nak hidup mewah. Muka gaji kita tebal dah. Dunia hak dipuji kan, dunia hak membawa kepada akhirat. Dunia hak dicela kan, dunia hak tak membawa pada akhirat. Gitulah. Cuma sakningnya seperti mana saya sebut dunia ni bila ada tak ramai hak selamat, gitu saja. Tak ramai selamat. Kita sendiri, kalau saya sendiri kita ada duit banyak apa semua, boleh tentu kita selamat. Sebab itulah kisah Sa'labah, ada demo kata tu kisah tak sebenar kau, tapi adalah disebut dalam kitab Durratun Nasihin. Yang mana dia saat ni kehidupannya susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta Nabi berdoa biar hidup mewah. Nabi SAW kata tak apa Sa'labah, kamu hidup dengan keadaan begini lebih molek. Sedikit yang kamu dapat syukuri lebih baik daripada adanya banyak. Sebab bila ada banyak, susah. Tak semua orang mampu syukuri. Kita kenal orang-orang kaya, orang-orang datuk, berapa kerak ya, hak nampak di hati mereka tu comel. Nak bantu agama, nak bantu masyarakat hak susah, nak bina masjid, berapa kerak ya. Maksud katanya bila ada dunia tu tak ramai dapat selamat. Bukan orang lain, saya sendiri kita kata kalau adanya di kita dunia, kita nak selamat tak jamin. Sebab tu hak kita dok kata kepada orang-orang besar, orang ada orang panggil ketua-ketua rakyat wakil-wakil rakyat ko YB ke apa semua, kita dok kata sedap demo rumah besar, kereta besar. Kita kata gitu, kalau kitanya gaji supaya dia boleh selamat kau dok kita daripada rumah besar, kereta besar. Sama je. Tu kita kata berapa ramai hak dapat mampu nak jaga benda ni, tak ramai. Sebab itulah untung kita kalau tu health kita ni hidup biasa, tak payahlah nak hidup lebih-lebih sangat. Sebab kita tak mampu, tak pasti kita ni nak selamat. Supaya Sa'labah tadi bila dah dapat kekayaan, jemaah pun tinggal. Tak.
Mungkin umpama kita kata kita ni duduk kelas kuliah sokmo ustaz, duha lah, maghrib lah, kita ngaji kitab lah. Tu kita tak ada syarikat. Cuba kalau kita ada syarikat. Ada tak apa, ada 10. Duduk dalam majlis ilmu pun duduk mikir fokus pada syarikat kita lagi. Saya dengar ada satu wawancara dengan apa nama ni, token Alibaba ke apa, hok Cina tu. Nah. Dia sebut dengan kemewahan dia ya, umur 20 apa yang kamu perlu capai, umur 30 apa yang kamu perlu capai, umur 40 apa yang perlu kamu capai, umur 50 apa kamu capai, umur 60 kamu akan hidup dengan senang. Kalau siapa umur 60, kalau siapa Jek Mah tahu apa nama dia nya, Jek Mah ni 60 kamu akan hidup dengan kada seso. Tu kalau kita hidup lagi ni, apa tu kita orang beriman bukan gitu cita-cita kita, bukan nak hidup mewah. Tu saat ni hak masalah dia mau tanya duit apa ni, dunia hak dipuji. Dunia hak ada kita bukan untuk kita nak hidup bermewah-mewah dak. Untuk kepentingan agama. Qada hak perlu ya kita ambil. Nak tolong orang susah, nak bayar zakat, nak membangkit ekonomi agama. Lepas tu dia orang tanya dia saat ni tu, apa yang kamu sesali? Dia kata, benda yang saya sesali ialah saya tak dapat bersama dengan keluarga saya. Kaya tapi tak dapat bersama dengan keluarga. Bahkan dia kata, isteri saya kata, kamu tidak milik saya tetapi kamu milik Alibaba. Alibaba deh nama syarikat dia ni. Kamu milik Alibaba, kamu bukan milik saya. Dia kata itulah benda hak dia menyesal di dalam hidup dia. Jangan kita ingat hak tu orang kafir, Gak kita orang hak beriman pada hari akhirat ni, bukan hak tu penyesal kita ni. Penyesal kita sesaknya bila kita tak dapat nak hipung ke sebanyak-banyaknya ibadat kita. Tapi kena ingat di sana ada saja orang kaya yang dipuji. Ni orang kaya yang dipuji bagaimana? Satu orang kumpulan sahabat mari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ada sahabat hok kaya-kaya yang dapat beri infak banyak kepada agama. Fi sabilillah, banyak dapat bagi pada orang miskin, pada agama, fi sabilillah banyak. Kami orang miskin bagaimana kami nak bantu agama? Bagaimana kami nak bersedekah? Nabi SAW ajarlah mereka ni dengan bertasbih bertahmid. Maka dengan bertasbih bertahmid itulah cara bersedekah juga. Maka sahabat hok miskin saat ni tu balik beramal ni dengan zikir-zikir, dengan selawat. Kemudiannya sahabat hok kaya ni tengok hok miskin saat ni tu duduk beramal, mereka pun duduk beramal sekali. Ni orang panggil fastabiqul khairat ni, berlomba dengan kebaikan. Jadi bila hok kaya ni duduk masjid juga, mengaji juga, berzikir juga, baca Quran juga, hok miskin ni bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ni golongan sahabat yang kaya tu mereka tidak hanya membina masjid, mereka juga mengimarah masjid. Mereka tidak hanya membina pondok, mereka juga mengaji dengan guru-guru pondok. Mereka tidak hanya mensabil ke kitab-kitab untuk dipelajari, mereka juga belajar. Maksud katanya hak kaya tu bukan hanya bersedekah, tapi mereka juga beramal. Maka pada waktu tu, bagaimana ya Rasulullah kami nak menandingi sahabat yang kaya? Maka Nabi SAW kata, itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri dah kepada dia. Tak ada dah. Nak tanya lagu mana? Kelebihan tu beri ke dia. Sebab itulah orang panggil dunia yang dipuji begitulah. Jadi kita saat ni ambil qadar yang kita perlu. Kemudian aqsiru min zikri hazimil lazat, perbanyakkanlah sebut benda yang membinasakan kelazatan kita di atas muka dunia itu dengan kita mengingati kepada mati. Tulis banyak dalam rumah kita mati. Dan pada yang sakit itu terlebih utama mengerjakan yang tersebut itu mana? Mengingati pada mati. Sakit dah tak ingat ke mati juga. Tak ada aguh lah. Sakit dah. Sehari dua dah. Doktor kata boleh balik dah. Cari kain kapal. Duk ingat kau duit lagi. Duk ingat kau tanah lagi. Allah.
sedih lah ni. Kita pergi jumpa orang sakit, kita buat pergi buah apple, dia kata letaklah, hamba tak nak makan dah. Buat pergi biskut Jacob, letaklah, hamba tak nak makan dah. Cuba kita nak balik jumpa orang mati saat ni tu, kita ada duit, dia suruh letak mana? Dia suruh letak bawah batas. Buat apa? Nak pupu lagi lah, takut orang lain ambil. Hilang 10 yan nyari. Duk mana 10 yan? Orang mari jarah mah tak ada. Nak mati lah. Adalah ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah ketika mana kami hidup. Biar kami ni sentiasa ingat pada mati. Syahdan apabila hadirlah tanda maut pada seorang, maka dihantarkan dia pada lambungnya kanan serta dihadap ke mukanya ke kiblat. Situ dulu weh. Galik pula air ni dok kecek bab mati. Tak apalah jaga-jaga sekali. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.